Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Nadira Sofia binti Said Mahazir dari option PSP2 PPISMP Jun 2022 semester 3. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk GAPD 1032 pelajar ISTA iaitu berkaitan dengan communicator kreatif ataupun creative communicator. Apa itu communicator kreatif? Komunikator kreatif adalah di mana pelajar berkomunikasi dengan jelas dan mengekspresikan diri mereka secara kreatif untuk pelbagai tujuan menggunakan platform alatan, gaya, format dan media digital yang sesuai dengan maklumat mereka. Okey, secara umumnya komunikator kreatif adalah apabila pelajar berinteraksi ataupun berhubungan dengan orang lain dengan secara kreatif. Terdapat 4 bentuk komunikator kreatif. Yang pertama, pelajar memilih platform dan alatan yang sesuai untuk memenuhi objektif yang dikehendaki bagi penciptaan atau komunikasi mereka. Yang kedua, pelajar mencipta karya asli atau menggunakan semula atau mengadun semula sumber digital secara bertanggungjawab ke dalam ciptaan baharu. Yang ketiga, pelajar menyampaikan idea yang kompleks dengan jelas dan berkesan dengan mencipta atau menggunakan pelbagai objek digital seperti visualisasi, model atau simulasi. Dan yang keempat dan terakhir, pelajar menerbitkan atau mempersembahkan kandungan yang menyesuaikan mesej dan medium untuk halayak yang dimaksudkan. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang bentuk yang pertama iaitu pelajar memilih platform dan alatan yang sesuai untuk memenuhi objektif yang dikehendaki bagi penciptaan atau komunikasi mereka. Sebagai contoh, pelajar mempunyai pilihan dalam menunjukkan pemahaman mereka tentang unsur sastera. Pelajar ditugaskan untuk menunjukkan mereka memahami konsep seperti perwatakan, latar, tema dan unsur-unsur cerita rakyat. Mereka terpulang untuk menggunakan apapun cara untuk menunjukkan kefahaman mereka seperti membuat meme, buku digital, video atau menggunakan animasi berhenti. Dengan berbuat demikian, setiap pelajar berpeluang untuk membuat pilihan sendiri mengikut kehendak masing-masing. Okey, so daripada cara komunikator kreatif yang pertama, pelajar diberikan autonomi untuk melakukan pembelajaran mereka dengan cara yang mereka selesa dan sesuai dengan mereka. So dengan cara ini, mereka akan lebih confident untuk melakukan sesi pembelajaran kerana mereka diberikan autonomi dan peluang untuk membuat pilihan mengikut kehendak masing-masing. Yang kedua, pelajar mencipta karya asli atau menggunakan semula atau mengadun semula sumber digital secara bertanggungjawab ke dalam ciptaan baharu. Sebagai contoh, pelajar mendapat pengajaran tentang cara meminjam dan mengaitkan idea dengan sewajarnya apabila mereka mempelajari cara membuat anak patung. Semasa pelajar mencipta anak patung mereka, para pelajar akan melihat anak patung ciptaan orang lain untuk mendapatkan inspirasi. So bila kita lihat karya seni asli online, kita akan menghormati dan kita akan mengiktiraf hasil kerja orang lain serta berkongsi idea dan bukan hanya mengambil atau menyalin semata-mata. Okay, so dalam konteks ni pelajar dapat belajar untuk mengetahui tentang hak cipta dan hanya akan meminjam daripada laman web bebas hak cipta. Okey, dengan bentuk yang kedua ni telah mengajar pelajar untuk mengetahui tentang hak cipta supaya mereka tidak mengambil karya orang lain atau hasil orang lain secara sesuka hati kerana itu akan dikenakan tindakan copyright. Okay, yang ketiga, pelajar menyampaikan idea yang kompleks dengan jelas dan berkesan dengan mencipta atau menggunakan pelbagai objek digital seperti visualisasi, model atau simulasi. Sebagai contoh, pelajar yang belajar sains komputer mencipta semula model mercu tanda dunia yang mereka pelajari dalam kelas sejarah mereka melalui aplikasi seperti Minecraft. Okay, so bila pelajar mengenal pasti mercu tanda dunia yang akan mereka pelajari sebagai contoh Taj Mahal, Masjid Biru dan patung Kristal Redeemer, mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka tersebut ke dalam aplikasi Minecraft. Okay, so mereka akan membina struktur blok demi blok sehingga terbentuknya struktur yang kompleks. Okay. So daripada mereka melihat apa yang mereka belajar secara dua dimensi, secara flat,
Mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan sains komputer mereka ke dalam subjek sejarah dengan menggunakan aplikasi Minecraft di mana mereka boleh membina blok demi blok dan dapat melihat hasil kerja secara 3D dan lebih detail. Dan yang terakhir, pelajar menerbitkan atau mempersembahkan kandungan yang menyesuaikan mesej dan medium untuk halayak yang dimaksudkan. Sebagai contoh, pelajar berpendidikan khas belajar kemahiran bekerja melalui operasi pertanian hidroponik. Selain mempelajari cara menanam hasil berdaun di dalam rumah, pelajar dapat membuat penyelidikan tentang apa yang mereka tanam dan mencipta filem serta pembentangan tentang kerja mereka untuk komuniti guru dan pelajar lain. So, bila kita dah belajar, kita dapat mempersembahkan melalui apa-apa platform kepada halayak. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.